Hari ini cabaran mempromosikan maksiat secara terang-terangan. Arak diminum secara terang-terangan. Bersepah betul-betul arak dekat tepi pantai. Botol arak bersepah. Arak pula murah, bebas cukai. Oh, sekarang nak menikah susah. Yang projek yang senang. Cuba tengok nak menikah. Susah tak? Kerosos, isi borang, ambil sain, ambil cop. Cuba nak berzina, ambil borang. Ada orang nak berzina, ambil borang. Borang apa yuk? Borang berzina. Lepas ini isi borang, cop, lepas cop sana belah ya. Lepas cop dapatkan pengesahan, lepas tu kau pergi dah berzina. Mana ada tuan? Dah buat ibadat tu jadi susah sekarang. Nak buat maksiat tu jadi senang. Ini cabaran kita. Cabaran kita hari ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kita nak tanya soalan yang pertama kepada yang bahagia Datuk. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, tuan-tuan dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya daripada Allah, lalu janganlah kita ragu-ragu tentang kebenaran itu. Lalu kita akan lihat di dalam masyarakat kita ni beberapa kelompok. Yang pertama, sami'na wa ata'na. Dia dengar dan dia taat kebenaran tersebut. Ada di kalangan masyarakat kita, sami'na wa asayna. Dia dengar tetapi dia tak mau. Dia mengingkari apa kebenaran yang datang. Ada juga tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita akan jumpa di dalam masyarakat kita allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Dia dengar kebaikan tersebut lalu segera dia mengikuti jalan tu tadi. Ada juga di kalangan masyarakat kita, wala talbisul haqqa bil batil. Dia mencampurkan antara yang hak dan yang batil tu sama-sama. Elok dulu kita tengok dia tu orang suka ajak orang datang solat berjemaah, tiba-tiba dia juga yang berjoget dekat TikTok. Contoh. Maksudnya dia bercampur aduk di antara kebenaran dan kebatilan. Jadi kesesatan-kesesatan yang terlalu banyak sehingga kan tuan-tuan dirahmati Allah, gambaran Allah di dalam Al-Quran mengenai golongan yang sesat yang tak mau ikut Nabi SAW itu, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka ini sangat sesat dan lebih teruk daripada binatang. Baiklah, soalan yang pertama Datuk, bagaimana kita nak melihat golongan-golongan ini lalu kita nak selamatkan diri kita dari sudut akidah dan syariah supaya kita tak tergolong di kalangan orang yang mencampur aduk, orang yang menolak kebenaran, orang yang tak mau dengar kebenaran daripada yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hebat ni 4 anak muda depan ni. Oh, Bilal seorang, Imam seorang. Oh, hebat ni. Baik, yang pertama sekali kita baca daripada surah Al-A'raf ayat 1. Ustaz Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sad. Kitabun unzila ilaika fala yakum fi sadrika harajum min litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Jadi tuan-tuan jangan kata kami ni merancang pula tuan. Tak ada tuan-tuan, kami tak ada rancang. Hari ni pun saya tak jumpa pun Ustaz Ahmad. Tajuk pun malam ni baru saya tahu tuan. Jadi Ustaz Ahmad dia ni di dalam pertandingan hafazan Al-Quran peringkat Asia Tenggara, dia dapat Johan 2. Nombor 1 Indonesia. Dia dapat nombor 2. Jadi malam ni saya tak hafal Quran. Jadi apa-apa ayat Quran saya tanya dia. Kalau dia tak boleh jawab, saya sambung lah tuan. Jadi saya tak hafal Quran, yang hafal Quran dia tuan. Okey. Baik, ayat yang kita bacakan tadi Allah Ta'ala sebut Alif Lam Mim Sad. Kitabun unzila ilaika fala yakum fi sadrika harajum minhu. Ini sebuah kitab
yang diturunkan kepada kamu. Unzila ilaika fala yakun fi sadrika haraj. Maka janganlah ada di dalam hati kamu itu haraj. Haraj ni maknanya sesak napas, tak setuju. Rasa sempit dada. Rasa dalam bahasa kita ni semak perut. Bila dengar aja hukum Quran, bila dengar aja ayat Quran, jangan kamu jadi yang jadi itu. Aduh, jangan itu. Litunzira bihi wa zikra lil mu'minin. Allah turunkan dia sebagai peringatan. Allah Ta'ala bagi peringatan kepada orang yang beriman. Maka Allah sebut ayat ketiga, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Maka hendaklah kamu semua mengikut apa-apa yang telah Allah turunkan kepada kamu. Jangan kamu mengikut selain daripada dia. Tapi kata Allah, Allah Ta'ala sebut di hujung ayat itu, qalilam ma tadhakkarun. Sedikit sangat di kalangan kamu yang mengambil peringatan daripada ayat ini ataupun daripada Al-Quran. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, inilah tajuk kita berkenaan mengikut Al-Quran, mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, cabaran kita pada saat ini apa dia? Terlalu banyak cabaran. Jangan kata bahawa kita ni makin senang, makin hidup ni makin senang. Tak. Hidup kita akan sentiasa ada cabaran. Bila kita mengaku saja kita beriman, maka cabaran pun akan datang. Sampai ayatnya, أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا dah banyak kali dah. Lagi? Ada lagi? 3 lagi. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Jadi siapa yang nak jadi moderator silalah. Jadi saya tak hafal Quran, yang hafal Quran dia, saya tanya dia. Jadi Ustaz Ahmad membacakan sekurang-kurangnya tadi ada 4 ayat di dalam Al-Quran. Salah satu ayatnya ialah am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Adakah kamu akan menyangka bahawa kamu akan masuk syurga sedangkan kamu belum diuji lagi dengan ujian yang telah datang kepada orang-orang sebelum daripada kamu? Ahasiban nasu an yutraku. Adakah kamu akan dibiarkan? Bila kamu saja mengaku kamu beriman, kamu akan dibiarkan. Sedangkan kamu belum diuji. Tadi pagi saya baca dalam satu TikTok, dia kata, kita ni janganlah semayang hajat, janganlah semayang tahajud, janganlah semayang malam banyak-banyak. Lagi semayang malam banyak, lagi banyak ujian datang. Baik tu saya semayang malam, ujian tak ada. Ini pun bahalul juga. Dia tak baca Quran. Orang yang baik lagi ujian sampai. Orang yang baik lagi naik darjat dia. Maka walaupun ujian kita sampai, walaupun kita diuji, Allah Ta'ala dah bagi tahu ujian kamu sesuai dengan keadaan kamu. Ujian yang sampai kepada kita takkan melepasi keupayaan kita. Ujian yang sampai kepada kita nak menaikkan darjat kita. Dan bila kamu ditimpa dengan ujian, jangan takut. Di mana zaman kamu berada, di mana tempat kamu berada, ujian itu tak akan menjejaskan kamu selagi mana kamu berpegang kepada Allah, berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada Nabi, kepada hadis Nabi dengan bimbingan para ulama. InsyaAllah datanglah ujian macam mana pun, tak jadi apa. Kerana apa? Kerana kamu menjaga Allah. Kamu duduk di bawah apa yang Allah Ta'ala turunkan pada kamu Al-Quran, maka dia tidak akan menjadi apa kepada kita. Sebab itu tuan-tuan, ada orang yang bila datang sakit, dia enjoy dengan sakit dia. Dia enjoy. Dia suka dengan sakit dia. Dia sabar, dia reda, dia sabar, dia reda. Sebab apa?
dia tahu sakit ni Allah yang bagi. Takkan kita nak marah pada Allah. Sebab tu kita tengok dia sakit tu, suka kita tengok dia. Relax je dia. Tak ada apa-apa pun. Sebab ada setengah orang bila sakit, dia maki. Yang lutut ni pun haram jadah sungguh lah. Haram jadah lah. Dia lupa yang bagi sakit lutut Allah. Allah Ta'ala bagi hujan. Tahu lah. Asyik aku meniaga hujan. Asyik hujan aku meniaga. Selakai sungguh. Orang yang beriman, dia takkan cakap macam itu. Sebab Allah tidak pernah buat zalim. Yang zalimnya ialah kamu. Allah sentiasa buat baik kepada kita. Tuan-tuan yang saya muliakan. Sebab itu, ujian yang ada pada zaman kita ini apa? Yang pertama, ujian yang melibatkan keimanan. Macam tadi, lagi sembahyang banyak, lagi pergi masjid, lagi berubah pakai tudung, lagi tudung labuk, lagi ujian banyak ustaz. Masa saya tak pakai tudung, aku tu tak ada ujian ustaz. Rezeki murah, duit banyak. Bila pakai tudung ni ustaz, berniaga pun tak ada dah. Orang panggil berlakon pun dah tak ada ustaz. Tak tahulah nak buka balik ke tidak tudung ni ustaz. Maknanya awak gagal. Allah nak test. Ujian yang datang kepada kita sekarang ini yang menakutkan kita ialah ujian iman. Ujian yang melibatkan kepercayaan. Ujian yang melibatkan kepada kita keyakinan. Menakutkan kita. Kita lihat hari ini ada ujian yang dipanggil golongan liberal. Tadi Ustaz Ahmad sebut. Jom kita sembahyang. Bagus. Dia ngajak. Dalam masa sama pula, dia bergelek dengan orang perempuan pula. Dulu kamu ngajak aku sembahyang. Sekarang kamu pula menari apa kejadah pula. Itu ujian kita ni. Contoh tak di mana. Ujian ustaz pula. Dia pergi ceramah, udah dia kena tangkap ustaz meraba pula ustaz. Ustaz pula meraba, ya Allah. Macam mana ustaz? Ujian keyakinan. Macam mana ustaz zaman sekarang? Dulu Piramli ada sebut, takkan untuk lebih nak menipu. Sekarang yang banyak nipu terlebih ustaz. Soalannya, awak ikut Tok Lebay ke awak ikut Nabi? Soalannya, awak ikut Nabi ke awak ikut berceramah? Soalannya, awak tu berpegang pada Rasulullah ke berpegang pada penceramah bebas? Kalau pada Rasulullah yang awak pegang, apa kes? Apa kes Rasulullah? Ada Rasulullah buat kes? Tak ada kan? Habis tu ikutlah Rasulullah. Tapi awak ikut Ustaz Ahmad, dia ada masalah. Hari ni dia pakai kopiah, dia pakai jubah. Besok lusa pakai seluar pendek, mandi kat lumut. Hari ni pakai baju batik, pakai songkok, pakai seluar. Ceramah perempuan-perempuan. Besok berlakon filem pula. Zim-Zim ala Kazim. Apa kejadah pula dia ni? Di mana contohnya? Sebab itu ikutan kita ialah Rasulullah. Rasulullah tak ada rekod. Rasulullah tak ada jenayah. Rasulullah tak ada salah. Rasulullah tidak ada dosa. Rasulullah maksum. Yang lain-lain itu tak maksum. Tok Imam pun tak maksum. Dr. Abdul Nasir pun tak maksum. Maksum yang maksum tu pun tak maksum. Bapa kita pun tak maksum. Mak kita pun tak maksum. Siapa pun tak maksum. Sebab kita manusia biasa. Tetapi yang maksum siapa? Rasulullah. Ikutan kita ialah Rasulullah. Yang lain ni tukang sampai. Yang lain ni tukang da'i. Tukang ajak aja. Dia tukang ajak. Kalau kita lihat kepada dia, mana ada manusia sempurna? Tuan-tuan lihat kepada Ustaz Kazim. Apa dia sempurna? Dia tak sempurna. Cuba lihat apa yang dia kata. Jangan tengok dia. Tengok apa yang dia kata. Yang dia kata ialah ikut Rasulullah. Jom ikut Rasulullah. Atau masalahnya Ustaz, dia tak ada ngikut Rasulullah. Tak apa, biar dia. Bukan luar kamu pun dia tak ikut Nabi. Kamu tu ikut dia. Sebab manusia ni dia iman ni.
Macam kita sekarang ni, duduk dalam masjid ni, oh iman sudah sampai Everest. Gini naiknya. Saya orang Indonesia, kalau enggak ada ilmu di dada, enggak sampai Everest. Yang mana faham, faham, tak faham sudah. Sekarang ni, iman tengah Everest. Duduk dalam masjid, ada wuduk. Duduk dalam masjid, iktiqah, baru semayang, dengar ceramah pula. Iman macam mana? Nah, tinggi. Keluar semayang isyak, balik naik motor, naik kereta kan? Jam. Nak keluar pada simpang tu, kereta depan tu slow, nak kono ke kanan. Lama nunggu. Bodoh betul. Macam ni besok boleh keluar kereta. Pon! Keluar je lah. Keluar lah. Bodoh betul. Kepiah atas kepala. Wuduk masih belum batal lagi. Bodoh betul. Kamu nak tunggu besok? Oi! Nampak? Berapa ramai yang berubah karakter bila pegang steering. Baru keluar masjid. Berubah karakter. Pemaki. Bodoh. Betul. Keluarlah. Keluarlah. Nak tunggu kereta tak ada lusa lah. Kata dia. Manusia ni dia sekejap iman dia naik. Sekejap iman dia turun. Nabi Muhammad dah. Nabi Muhammad iman dia naik. Medang-medang. Hak setan pula iman menjunam setiap hari. Yang malaikat statik je. Yang kita biasa, kejap naik, kejap turun. Kejap naik, kejap turun. Ni tengah dengar ceramah, begini baik dia. Balik ke rumah. Ada pakai jubah, pakai serban begini. Tak ada dah. Balik rumah, campaknya baju. Campaknya serban sangkut. Baju tak pakai, kain pelekat. Begini tengok TV. Abang tadi di masjid berjubah. Di rumah, ya Allah, pakai pelekat. Baju tak ada. Itulah iman. Duduk di masjid dengar ceramah. Duduk di rumah main TikTok. Nampak? Sebab tu abang-abang, kalau nak main TikTok, Facebook, pastikan isteri ada sebelah. InsyaAllah kita jadi baik. Abang tengok apa bang? Ceramah Ustaz Kazim. Baiklah. Habis Ustaz Kazim, siapa pula tu bang? Ustaz Wadi. Habis Ustaz Wadi, keluar gambar perempuan berjoget. Astaghfirullahalazim. Apa nak jadi budak-budak ni? Allah. Baiklah isteri sebelah. Isteri pun ke dapur baju ayah. Dia cari balik. Mana? Sebab tu tuan-tuan, ikutan kita ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang kami tidak akan sempurna. Para da'i, para imam, para asatizah akan ada jazah salah. Kami hanya mengajak. Kami bukan contoh terbaik. Sebab tu kami menceritakan contoh yang terbaik, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutan kita, sandaran kita ialah Al-Quran yang tak pernah salah. Ikutan kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa benar. Sebab itu datanglah ujian macam mana pun kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bimbingan para ulama yang muktabar. Insya-Allah kita selamat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita nak teruskan pada soalan yang kedua tuan-tuan dan dirahmati Allah. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, Badiru bil a'mal fitanin qat'al lailil muslim yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yusbihur mu'minan wa yumsi kafiran yabi'u dihnahu bi'ardin minad dunya. Dalam hadis ini menyebutkan kepada kita, Nabi bagi tahu tentang situasi yang akan berlaku di zaman ini dan sudah berlaku pun tuan-tuan dan dirahmati Allah. Iaitu Nabi kata, bersegeralah di dalam beramal, segera. Kerana kamu akan melihat fitnah yang akan berlaku di zaman ini sehingga akan menggoncang iman seseorang itu. Kejap dia beriman, kejap dia menjadi kafir. Iman dia mudah tercabut. Kalau orang dulu nak tercabut iman, tidak. Bilal bin Rabah dah dihenyak, dah dihempap dengan batu, tetapi iman masih bertahan. Tapi zaman kita ni tuan-tuan dan dirahmati Allah, gambaran yang Nabi bagi tahu kepada kita, fitnah yang berlaku menyebabkan hari ini, pagi kita kata kita beriman, petang kita dah mula jadi kafir, na'udzubillah min zalik. Sehingga kan Nabi gambarkan, sehingga kan ada di kalangan umat Nabi sanggup menjual agamanya semata-mata untuk mendapatkan habuan dunia yang sedikit.
Lalu yang bahagia Datuk, soalannya, bagaimana kita nak bina benteng masjid menjadi benteng iman kita, majlis ilmu menjadi benteng iman kita. Dipersilakan bahagia Datuk. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Setiap umat dan zaman mempunyai cabaran masing-masing. Kalau kita lihat umat di zaman dahulu, cabarannya berhadapan dengan pemerintah yang zalim. Contohnya Firaun. Kita ni tak jadi umat Firaun. Kalau jadi umat Firaun, tuan-tuan tak tahu. Agak-agak apa kita jadi dengan umat Firaun. Tak tahu kita pun mengaku dia Tuhan ke mak. Lagi ganah Firaun Sid. Dapat anak laki-laki, bunuh je. Siapa yang tak ikut dia, bunuh je. Disuruhnya buat bangunan tinggi-tinggi. Sampai dia kata dia tu Tuhan yang paling tinggi sekali. Itu zaman Firaun. Berhadapan dengan pemimpin yang zalim, yang sangat berkuasa. Kita sekarang boleh cakap lah. Kita kata Firaun ini. Kalaulah kita hidup zaman Firaun agaknya, kita orang kandang Firaun tukar kipas ke mak ni. Kok dapat capati. Kok dapat air tak minum. Pasal kita ni jadi umat Nabi Muhammad, kita melihat orang di zaman dulu. Bayangkan kita jadi umat Nabi Nuh AS. Apa cabaran dia pula? Keras kepala. Berdakwahnya beratus tahun. Yang mengikutnya lebih ramai dalam masjid ni. Bayangkan Nabi Nuh 950 tahun umur, tuan-tuan. Ada yang kata umur dia 1000 tahun lebih. Umur dakwah dia saja 950 tahun. Apa cabaran dia? Cabaran dia keras kepala. Mana ada manusia yang keras kepala, berdakwah 800 tahun, 900 tahun tak nak ikut? Tak keras kepala tu. Bongkak dia. Kita belum lagi hidup di zaman manusia yang penuh dengan teknologi. Zaman Nabi Idris, zaman Nabi Shu'aib, zaman Nabi Hud. Mereka hidup dalam keadaan hebat. Mereka boleh buat rumah yang besar-besar. Di pahatnya gunung dibuatnya rumah. Rumah di bawah satu, rumah di atas satu. Teknologi yang sangat hebat. Mereka rasa mereka yang paling hebat sekali. Cabaran pada masa itu. Ditengok pula hidup masyarakat yang Allah jadikan mereka penuh dengan nikmat. Tapi mereka lupa kepada Allah. Sehinggalah Allah datangkan mereka banjir yang besar. Yang menenggelamkan segala kebun dan tanam-tanaman mereka. Beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala keadaan umat dahulu kala kita tahu. Kita tahu. Dan sepatutnya kita tak boleh dan jangan jadi macam umat dahulu kala. Kita tahu dah kesudahan Namrud itu apa? Kesudahan Qarun itu apa? Kesudahan umat Nabi Lut itu apa? Semua Allah cerita dalam Quran. Itulah istimewanya Nabi Muhammad dan istimewanya kita umat Nabi Muhammad. Tetapi kalau dah tahu dah apa jadi kepada mereka, yang kita gatal nak buat tu pasal apa? Kenapa? Kamu nak kahwin Sin? Ya mak. Orang mana? Bemban. Kerjanya apa? Tak kerja apa mak. Dia freelance. Nama dia apa? Roslan. Ha? Kamu Husin, dia Roslan. Ya betul. Hari ni kan dah ada dah laki-laki kahwin laki-laki. Tak boleh kahwin di Malaysia, dia kahwin di luar negara. Siap bagi bunga lagi. Bagi cincin lagi. Lepas akad nikah bercium. Ya Allah. Udah bertarikh misal tuan-tuan. Oi. Apa kamu lupa dalam Quran kisah Nabi Lut? Kamu lupa? Berapa ramai yang bongkak kerana kaya? Kaya sombong lah, belagak lah, Allah. Bagi salam tak jawab. Kalau hulu, tangan, hujung jari je salam. Tengok muka pun tak nak. Tak sekapai, kata dia. Kenapa? Kaya. Kamu lupa Qarun. Sekarang jadi tasik Qarun tau. Jadi tasik je. Dia tenggelam dalam bumi tau.
Kamu siapa? Saya orang besar. Saya ada jabatan saya. Saya ada pekerjaan saya. Saya ada jawatan saya. LS. Sampai bila jawatan awak? Yang nak bongkak ni. Kadang-kadang kita ni baru jadi wakil pun dah belagak. Saya ni ketua. Ustaz Ahmad ini wakil. Mana besar? Ketua ke wakil? Ketua. Ketua ke wakil? Ketua. Saya tak dapat datang. Saya hantar wakil saya. Siapa yang besar? Saya ke wakil? Siapa besar? Saya ke wakil? Saya ketua. Ketua lah besar. Namanya wakil ketua. Wakil ni kecil je. Wakil nampak pun. Mana besar? Wakil rakyat ke rakyat? Rakyat lah besar. Wakil tu kecil. Boleh faham? Yang besarnya siapa? Rakyat. Yang kecilnya apa? Wakil rakyat itu. Jangan bongkak. Kamu wakil kami. Yang besar rakyat itu. Tapi ramai yang bila dapat jawatan lupa. Apa kamu lupa kepada Firaun? Lupa kepada Namrud? Semua bendanya dah berlaku dah. Maka kita jadi umat Nabi Muhammad sepatutnya jalan yang kita buat ni betul lah. Tak boleh simpang, tak boleh kona, tak boleh cilok dah. Sebab dah ada contoh. Tengok-tengok silap juga. I say man. Tengok-tengok salah juga pilihan. I say man. Ya Husin? Husin? Allah. Tuan-tuan. Cabaran umat dulu apa? Keganasan sama-sama mereka. Contohnya umat Zulkarnain. Cerita tentang Zulkarnain. Ingat ayat cerita Zulkarnain? Lupa permulaan dia. Lupa permulaan. Tak apa. Cari dulu. Saya tanya balik. Mereka hidup di zaman yang kuat menindas yang lemah. Tetapi Allah datangkan pada mereka seorang raja yang adil. Dahlah adil, hebat. Dahlah adil, berkuasa. Satu dunia dia kontrol. Dia pergi ke tempat dia tu. Apa masalah korang? Tuan, ya. Kami ni belah sana tu Ya'juj. Belah sini pula Ma'juj. Apa dia orang buat pada kamu semua? Mereka datang masuk dalam negeri kami, mereka rosakkan kami, mereka hancurkan kami, mereka rampas makanan kami, mereka rosakkan negeri kami. Habis, kami minta tolong Tuan, selamatkanlah kami daripada dua bangsa yang menjahat ni. Dua bangsa yang sangat teruk ini. Zulkarnain pun panjat bukit. Ditengoknya, bapa ramai gila. Pergi belah sana pula, ditengok pula bawah bukit. Bapa ramainya. Besar-besar demen ni. Ustaz Zulkarnain ni orang botek ke? Tidak. Itu translate dalam bahasa kita. Translate saja, Mat. Ramainya bapa. Patutlah puak-puak ni kalau lepas masuk negeri orang, udah dimakannya demen. Dia patah balik kepada umat tadi. Boleh kamu tolong aku? Boleh. Tolong carikan aku besi. Tolong carikan aku tembaga. Kita buat tembok. Di antara mereka dengan kamu, di antara mereka dengan kamu, kita buat tembok. Nama dia Sadda, tembok. Apa ayat dia, Mat? Atuni zubaral hadid. Datangkan kepada aku besi. Hatta idza sawa baina as-sadafain qala anfukhu. Bila dah didatangkan besi, bila dah dibakarnya besi, sampai dah jadi cair besinya, dituangkan tembaga di dalam besi yang mendidih tadi. Hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufri alaihi qitra. Ya.
Kemudian famasta'u ay yadhharu wa mastata'u lahu naqba. bila dah buat bangunan tembok yang tinggi, tak mampulah si Ma'juj dan Ya'juj melubangi mereka. Hatta sehinggalah sampailah terbukanya pintu-pintu Ya'juj dan Ma'juj. Mereka akan masuk, mereka akan serang manusia. Berapa ribu tahun tuan-tuan. Sejak zaman Zulkarnain, belum lagi pecah tembok itu. Soalan yang tuan-tuan kena fikir. Kalaulah Gunung Everest, tinggi dia 8,000 meter. 8,000 meter. Ada orang panjat Gunung Everest dan sampai. Tinggi tembok ni berapa meter? Sampai Ya'juj dan Ma'juj tadi tak boleh panjat. Tinggi mana? Everest orang panjat. Kinabalu orang panjat. Kalau temboknya boleh buat tembok, takkan mereka tak boleh buat keren bomba? Takkan mereka tak boleh buat kapal terbang melintasi tembok? Hebat tembok ni. Jangan tuan-tuan bayang pula tembok ni tinggi gunung biasa. Apa kelas tinggi gunung tuan-tuan? Saya Bukit Keledang pun saya panjat. Setakat-takat saya yang sakit jantung ni tuan-tuan, pasal 3 stand Gunung Keledang tu pun saya panjat tuan-tuan. Naik di atas. Bila saya naik di atas, saya tengok nyonya tu lagi hebat. Naik basikal atas Bukit Keledang tuan-tuan. Bapa lah. Boleh naik mountain bike tuan-tuan. Naik di atas tak berhenti. Kuat gila lutut dia tuan-tuan. Kalau kita malu saya dengan nyonya tu. Itulah kali terakhir saya naik. Tak nak saya naik dah tuan-tuan. Malu saya tuan-tuan. Kalau Gunung Keledang tu kita boleh panjat, gunung tembok Zulkarnain ini tinggi mana? Kalau terowong menora boleh ditebuk, terowong menora tu. Smart tunnel di KL boleh ditebuk. Kalau gunung di Mekah beratus-ratus terowong ditebuk. Kenapa bangunan yang dibina oleh Zulkarnain tak boleh ditebuk? Besi jenis apa? Tembaga jenis apa? Binaan jenis apa? Bukan 100, bukan 1,000. Beribu-ribu tahun bangsa Ya'juj dan Ma'juj tak boleh panjat, tak boleh keluar. Hebat betul tuan-tuan bangunan tembok Zulkarnain. Jadi zaman kita sekarang, kita kena ada tembok tu. Husin. Husin? Aiman. Kita kena ada tembok Ya'juj dan Ma'juj. Kita kena ada besi. Kita kena ada tembaga. Kena buat tembok. Mana nak cari besi ustaz? Memanglah saya tinggal di Sungai Besi, tapi tak ada besi ustaz. Besi zaman sekarang apa? Tembaga zaman sekarang apa? Kalau zaman Iskandar Zulkarnain nak selamatkan daripada Ya'juj dan Ma'juj yang begitu ganas, dia bina benteng yang sangat kukuh. Adakah kejahatan bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu setakat itu saja? Dah. Zaman sekarang kejahatan manusia nak menyesatkan kita macam-macam. Ada dia bawa pahaman. Dia kata Islam dan agama-agama lain adalah sama. Agama adalah sama. Nama dia plural. Pluralism. Agama apa pun mengajak ke syurga. Sama. Tuhan sama semua. Awak masuklah agama apa pun. Agama ni semua baik. Nama dia pluralism. Dia masuk dalam otak kita. Sekarang dah ada pahaman liberalism. Apa dia? Liberal. Kita dalam masjid, kita jadi baik. Dalam masjid. Tapi bila kita pergi disco, biasa. Ada masa kita menari, ada masa kita pergi masjid. Nampak tuan dia? Itu nama dia liberalism. Ada masanya kita baik. Hari Jumaat kita baik. Hari Ahad enjoy. Nampak tuan dia? Dia ni jadi apa? Kemudian dia bawa kepada kita pahaman etis.
Tuhan tidak ada. Agama tidak ada. Agama ni candu. Agama ni dadah. Merosakkan. Mengacau. Tuhan tidak ada. Kalau ada mesti nampak. Jangan percaya dengan Tuhan. Lagi dahsyat. Nama dia etis. Dia mari pula pahaman. Menjadikan kita beragama. Tetapi asyik mengkafirkan orang. Asyik mengkafirkan orang. Aku saja baik. Salah. 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 Neraka. 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 Oh banyaknya ahli neraka. Dia seorang je ahli syurga. Pun satu hal je ke? Ni apa ni? Sembahyang subuh. Subuh lah. Itu kenapa subuh buat 2 rakaat? Ada Nabi buat 2. Memanglah Nabi buat 2. Kenapa ditambah kunut? Bida'ah tau. Bida'ah pula. Sudah. Neraka tau. Sudah. Rabbana taqabbal minna du'ana wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwab. Da'wan fi subhanakallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa sapu muka? Nabi tak sapu muka. Neraka tau. Sapu muka pun neraka. Astaghfirullahalazim. Berat ni tuan-tuan. Ni hak zaman sekarang ni. Saya tengok satu video, dia sembahyang, dia hampas sejadah. Kawan tu dia baca Quran. Dia baca Quran, hamba Allah ni sembahyang, pakai sejadah. Bila dia nak sembahyang, kenapa hampas sejadah? Saya nak sembahyang. Nabi tidak pernah menghampakan sejadah bila nak sembahyang. Kenapa awak buat? Bida'ah, kullu bida'atin dhalalah, kullu bida'atin dhalalah finnar. Kamu ni buat benda bida'ah. Setiap benda bida'ah sesat. Setiap benda yang sesat neraka. Hanya hampus sejadah je tuan-tuan neraka tuan-tuan. Oh berat benar. Dan dia membaca Quran. Kalau saya jadi berada yang hampus sejadah tu, saya tanya dia balik, baca apa yuk? Quran. Quran apa tu yuk? Nabi Muhammad tak pernah membukukan Al-Quran macam ni, warna merah ada, hijau ada. Nabi Muhammad tak pernah letak Quran cetak macam ni, semua berbaris atas bawah, bertitik kiri kanan atas bawah, tak ada. Mana ada Nabi Muhammad buat Quran tulis sa 3 titik, jim titik tengah, ha tak ada titik, kha atas titik. Tak ada. Cik Aziz, ini huruf apa Cik Aziz? Dia ada kepala, dia ada ekor. Dia ada mata. Oh, jim mata 1 lah cikgu. Jim mata 1 kata dia tak ada. Zaman dulu jim dengan ha dengan kha tak ada beza. Titik tak ada. Ulama-ulama datang. Selepas itu baru dia bubuh jim titik tengah, kha titik atas, ba titik bawah, sa 3 titik. Zaman Nabi tak ada. Kamu kata hampa sejadah bida'ah. Yang kamu baca Quran itu tak bida'ah. Baca dengan baris atas, baris depan, baris 2. Barat. Ui, tuan-tuan. Penin. Penin kita. Nak sembahyang menjadi susah. Nak baca Quran jadi susah. Sadaqallah. Nabi tidak pernah sebut sadaqallah. Lah. Parah sungguh tuan-tuan. Itu yang jenis itu pula. Belum masuk ajaran sesat lagi. Ayah pin bin ayah pan. Oh banyaknya ayah sekarang. Tak payah semayang, pakai niat. Buat haji di Batu Gajah, tak payah pergi Mekah. Ini pun parah kot tuan-tuan. Oh zaman sekarang. Boleh menikah dengan 10 perempuan. Maksimum 4 dia hidup, 10 dia belasah dia. Ni ajaran sekarang ni. Dahsyat punya ajaran. Belum masuk lagi yang ajaran mengkafirkan sahabat, mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Aisyah, mengkafirkan Umar. Sekarang belum masuk lagi dengan nikah kontrak. Kita kahwin berdua untuk setahun. Kahwin berdua setahun, nama dia muta'ah. Oh ramai ada lelaki yang masuk. Duk di Kuala Lumpur nikah setahun. Habis setahun kau balik Botan, aku balik Kuala Kangsar. Oh tuan-tuan ajaran. Apa yang kita kena ada sekarang? Kita kena ada tembok. Kalau zaman Zulkarnain, temboknya besi dan tembaga. 2 ini menyelamatkan mereka. Tembok zaman sekarang 2 juga. Apa dia? Al-Quran dan hadis Nabi.
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Kalau kau pegang Quran, kau macam besi kuatnya. Kalau kau pegang pada hadis, macam tembaga kuatnya. Kalau kau gabungkan sekali, tak ada siapa boleh rosakkan kau. Sekarang yang kita kena kuatkan ialah ni dua benda ni. Dua benda ni kita pegang elok-elok tuan-tuan, dengan aturan daripada apa yang diputuskan oleh ulama. Sebab kita tak faham Quran. Kita tak hidup di zaman Nabi. Kita tak faham. Kita bukan ulama mujtahid. Sebab tu kita mengikut mazhab. Pegang cakap mazhab. InsyaAllah selamat kita. Tapi hari ini ada orang cakap, saya tak nak pegang mazhab. Ustaz, ya. Zaman Nabi dulu ada mazhab. Soalan saya pada Ustaz. Nabi dulu ada mazhab tak Ustaz? Jadi saya tak nak ikut mazhab. Saya kata bukan mazhab, mazhab. Sebut pun tak betul. Mazhab. Bukan mazhab, mazhab. Dia sebut mazhab pun tak betul, tiba-tiba nak tolak mazhab. Oh. Wahara entah. Kenapa kita ada 4 mazhab? Nabi 1, kenapa datang 4? Ikut Nabi lah Ustaz. Kamu ada ke di zaman Nabi? Tak ada. Kamu faham ke bahasa Arab? Tak ada. Kamu faham ke hukum? Tak faham. Macam mana kamu boleh faham? Kamu faham dengan ulama. Kamu faham apabila diajar oleh ulama. Ulama tu ambil pada siapa? Sanad dia bersambung dengan Nabi SAW. Walaupun dia 4 mazhab, 4 mazhab ini bersambung kepada Nabi SAW. Terpulanglah awak nak ikut 4 mazhab ini, silakan. Selesailah. Ulama-ulama dah menetapkan, selesailah. Yang tak selesai bila awak buka balik. Awak petikai mazhab ini, awak petikai mazhab ini. Maka timbullah isu khilafiyah. Tak habis-habis. Maka hari ini cabaran kita umat Islam bukan setakat cabaran daripada luar. Cabaran daripada dalam orang Islam sendiri menjadikan kita susah nak buat ibadat. Kita dah timbul perasaan was-was dengan agama kita. Ustaz, betul ke Ustaz? Lepas mati, kita kena buat tahlil pada si mati. Apa ni Ustaz? Ini ajaran Hindu lah Ustaz. Bang, hukum dia harus. Abang nak buat tahlil, buat. Tak nak buat, sudah. Sunat pun tidak, wajib pun tidak, makruh pun tidak, haram pun tidak. Nama dia harus. Dah. Saya tak nak buat tahlil lah Ustaz. Tak nak buat, sudah. Ustaz, saya nak buat tahlil lah Ustaz. Silakan. Harus. Apa masalah? Ustaz, apa hukum baca talqin? Sunat. Kalau tak nak baca, sudah. Balik. Ini baca juga, tengah ribut. Begini bacanya, kocok-kocok buku talqin tu. Hujan ribut tu, Tuan Haji baliklah Tuan Haji. Bukan wajib. Tapi hari ni yang datangnya semua geng dia mak rempit. Semua geng RZ. X1R punya geng. Yang mati tu pun budak X1R race. Geng-geng dia datang semua, bawa helmet semua letak atas belah lutut. Gini tengok mayat dia tu. Kalau awak tak baca talqin, rugi awak. Dia ceramah. Talqin tu apa? Ceramah. Ceramah berdua, nama dia forum. Mini forum. Ceramah bertiga berempat, forum perdana. Ceramah di atas mimbar, nama dia khutbah. Ceramah seorang-seorang, ceramah perdana. Ceramah di kubur, namanya talqin. Takkan ceramah. Salah. Nama berbeza-beza. Kalau saya seorang membentangkan khutbah kerja, nama dia pembentangan kertas kerja. Kalau saya ni mengajak orang bincang, saya kepala dia, namanya diskusi. Kalau saya baca khutbah, namanya khutbah Jumaat. Ceramah lah tu. Kalau saya ceramah di kubur, kita tak punya khutbah. Apa buat Ustaz? Khutbah. Kan pelik. Apa Ustaz buat di kubur? Forum perdana. Lagi pelik tuan-tuan. Apa Ustaz buat di kubur? Talqin.
Semuanya sama menyampaikan ceramah. Apa ustaz buat? Baca kitab. Di mana masjid? Bila maghrib? Oh, kuliah maghrib. Sama aja. Kalau kita tak ambil manfaat, rugi. Yang datang kawan-kawan dia. Kalau saya baca ceramah, saya ceramah. Adik-adik, hari ni kawan kita dah kembali ke rahmatullah. Insaflah, satu hari kita juga akan masuk ke dalam kubur. Bawalah motor pelan-pelan. Janganlah race. Itulah talqin. Kalau kita kata bid'ah balik, ruginya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, itu cabaran beragama. Cabaran yang melibatkan maksiat. Hari ini cabaran mempromosikan maksiat secara terang-terangan. Arak diminum secara terang-terangan, bersepah botol-botol arak dekat tepi pantai, botol arak bersepah, arak pula murah, bebas cukai. Oh, sekarang nak menikah susah, yang projek yang senang. Cuba tengok nak menikah susah tak? Kerosos, isi borang, ambil sain, ambil cop. Cuba nak berzina, ambil borang. Ada orang nak berzina ambil borang. Borang apa yuk? Borang berzina. Lepas ini isi borang, cok, lepas cok sana belah ya. Lepas cok dapatkan pengesahan, lepas tu kau pergi dah berzina. Mana ada tuan? Dia buat ibadat tu jadi susah sekarang. Nak buat maksiat tu jadi senang. Ini cabaran kita. Cabaran kita hari ini apa? Anak-anak tak peduli pada mak bapa. Mak bapak ni menyemak. Bila mak sakit, tunggulah. Kak Som sakit, tahulah perangai anak-anak Kak Som. Sekarang Kak Som tengah sihat. Cuba lah, manjalah semua. Jomlah civil heritage, civil lake semua yang ada. Jomlah Tom Yam, Sekarang mak jatuh tangga, patah tangan, patah kaki. Siapa nak jaga mak sekarang? Along nak jaga mak kejap. Along kan kutip hutang, ya Allah. Kamu tahu nak aku sibuk? Kata dia. A-L-O-N-G, Along. Angah tolong dia jaga mak sekejap kat hospital. Tak ada siapa nak jaga mak kat hospital. Angah ni bukan apa, Angah ni mengah. Masa itulah mengahnya pun, ya Allah. Acik, kamu jaga mak kejap, kamu tak kahwin lagi. Kita ada study work lah, kita ada study lah, kita ada projek lah, kita ada paper lah. Alang, kamu tengok je. Alang ni, hari tu dah cuti 2 hari, bos dah marah. Kalau ambil cuti lagi, kalau bos buang kerja, macam mana? Isteri Alang dah lah tak kerja, anak pula ramai. Alang pula kamu tahu lah, riba lori, berapa sen sangat gaji. Lah mak dia kata apa? Kalau susah-susah, komen semua nak bela aku. Hantarlah aku sekolah Ustaz Kazim. Lah, saya pula yang membelanya pula. Sebab itu, jom kita didik anak dengan Quran. Jom kita didik anak dengan cara Nabi. Jom kita bina dalam kampung kita ni dengan cara Quran dan hadis. Dadah tak masuk, perompak tak masuk, penyamun tak sampai, pemecah belah tak sampai. Kita kena buat tembok dah dalam taman kita ni. Bukan tembok Zulkarnain. Tembok Quran dan hadis. Tembok kasih sayang. Tembok yang berdasarkan kepada Quran. Berpegang teguh pada tali Allah. Hidup bersatu padu. Jangan gaduh-gaduh. Hidup ambil berat. Inilah dia, nama dia tembok. Jangan sampai kita punya saf ni longgar. Orang boleh masuk, rapatkan saf. Orang jahat dari luar tak boleh masuk. Nasir yang nak rosakkan kampung kita tak boleh sampai. Inilah dia tembok yang saya maksudkan. Berpadu, berkasih sayang, bersatu hati.
Macam malam ni tuan-tuan buat, macam semalam tuan-tuan buat karnival maulid, bersatu hati. Janganlah asyik bangkang tak habis-habis. Ada kata. Sambutan ada kata. Hei, tengkuk dia lembut betul. Ada kata. Patut semalam buat karnival. Malam tu lah ceramah. Kan? Ini sering karnival hari lain. Ceramah hari lain. Apa? Orang macam ni tuan-tuan. Ini je tuan-tuan. Pergi depan dia buat itu. Pulang lah tuan-tuan nak smackdown ke, cok ke apa benda ke, lantak lah dia tuan-tuan. Macam-macam style boleh buat. Kali pun ada, Undertaker pun ada. Masing-masing style, masing-masing tuan-tuan. Kamu hidup patutnya tolong, bukan hidup untuk merosakkan pemahaman. Kamu hidup menyokong supaya jangan rebah. Bukannya kamu tolak bagi rebah. Kita hidup dalam masyarakat ni bersatu hati. Bukannya mengajak orang berpecah hati. Inilah yang masalah kita sekarang. Sebab tu tuan-tuan, saya suka khutbah Jumaat. Dalam seminggu, Allah Ta'ala wajibkan kita dengar khutbah. Dalam seminggu sekali datang masjid. Sebab tu khutbah Jumaat, dia tak boleh bercakap bahasa yang angkasa sangat. Dia kena cakap bahasa bumi. Khutbah Jumaat tak boleh bercakap bah international. Dia kena bercakap bah lokal. Barulah seminggu kita datang tu, kita rapat. Kita tahu isu lokal. Itulah peranan khutbah. Dia tak boleh, hari ni tema apa, hari ni tema apa. Tak bolehlah macam tu sangat setiap minggu. Tak sampai. Sempena dengan sambutan Hari Jururawat Sedunia. Mimbar akan bercakap tentang jururawat. Yang datang tu seorang bukan jururawat benong tuan. Tak cantik sangat benda tu. Cerita isu di sini apa? Ni, khutbah. Pada minggu ini hari Ahad kita akan mengadakan karnival Maulidur Rasul. Diminta kepada semua anak-anak karya bagi sokongan. Begini tegak. Bawa anak-anak yang bercuti balik kampung ni mak nak buat ni. Kenapa yang penting karnival Maulid Nabi? Ni dia khutbah. Sebelum mengakhiri khutbah, saya nak pesan pada tuan-tuan. Pada minggu lepas ada 3 kejadian kecurian. Motor sebiji, pecah rumah 2 biji. Rumah yang dipecah masuk lorong 8, nombor 3. Kejadiannya berlaku pada Rabu lepas melibatkan kejadian hilang serai. Kemudian besoknya pula motor Pak Mat kita hilang. Dia tahu. Jadi mimbar pesan jaga rumah elok-elok, kunci semua. Dan hari ini untuk makluman kita, orang kuat kita Haji Yusof ada di hospital Batu Gajah. Sakit gaut. Jadi siapa yang nak ziarah pergilah. Kita tahu siapa yang sakit, siapa yang meninggal. Itulah khutbah. Rasa rapat tak? Rapat. Haji Yusof, seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, dia mengidap gaut dah lama. Dan makanan kegemarannya ialah sotong dan udang. Agak-agak kalau dibaca khutbah macam tu rasa rapat. Rasa dekat dah kita. Jadi kuat dah kita. Tuan-tuan oi, masjid ni masjid kita. Kampung ni kampung kita. Kalau kita tak imarah masjid, takkan kita nak ngarap Ustaz Kazim datang sembahyang di sini. Dia dimanjui. Kita lah. Oh, khutbah ni tuan ni. Mulai besok kita akan jadikan subuh macam Jumaat. Anak-anak kita sebelum pergi sekolah singgah sembahyang subuh di masjid. Habis tu kita ngantar demo ke sekolah. Semangat anak datang. Inilah benteng dia. Nama dia apa? Masjid. Di sinilah tempat perpaduan. Sebab Nabi mula-mula pindah ke Madinah. Di Quba, masjid dia buat dulu. Di Madinah, dia buat masjid dulu. Daripada masjid inilah dibinanya kekuatan. Jadi tuan-tuan hidup di satu penempatan yang padat penduduk. Di satu penempatan kampung yang bagus. Taman perumahan yang muda. Jom kita kuatkan benteng kita. Nama dia benteng berdasarkan pada Quran dan hadis.
kita jadikan masjid sebagai tempat perpaduan kita. Orang jahat tak boleh masuk dalam kampung kita. Wallahu a'lam. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita nak lihat satu peranan yang penting juga untuk memastikan tidak ada lagi kesesatan, ataupun kita perlukan satu peranan ini juga untuk membangunkan suasana-suasana iman. Iaitu di dalam Al-Quran Allah berpesan di dalam surah An-Nisa ayat yang kelima, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lahukum qiyama. Iaitu ada satu lagi peranan yang penting, iaitu harta. Harta ini Allah kata ja'alallahu lakum qiyama. Salah satu aset yang perlu digunakan, dia tak boleh disimpan. Kerana apa? Salah satu asas untuk kita membangunkan agama ni supaya menjadi kukuh dan kuat. Boleh komen daripada yang bagi Datuk, silakan. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, alhamdulillah, orang kita bila sebut harta, dia sebut cinta dunia. Bila cari harta, ini cinta dunia. Bila sebut kaya, ini cinta dunia. Tapi bila nak kutip derma buat masjid, cari orang harta. Masalah ni tuan-tuan. Dia kerja apa? Businessman. Dia kerja apa? Hartawan. Lara leka dengan dunia. Bila nak buat surau, nak cari siapa? Cari orang miskin? Tak juga. Cari orang harta. Ini pahaman nombor satu tuan-tuan. Membenci harta. Harta bukan untuk dibenci. Harta untuk dicari. Dan gunakan harta itu untuk fi sabilillah. Yang salahnya harta yang digunakan untuk maksiat. Harta yang tidak dizakat. Harta yang dapat secara haram. Berapa banyak sahabat Nabi yang berharta? Abu Bakar kaya, Umar kaya, Uthman kaya, Abdul Rahman kaya. Mereka bukan miskin, mereka kaya tuan-tuan. Tetapi harta mereka diinfakkan pada jalan Allah. Sebab tu Islam berkembang dengan baik. Sebab adanya orang-orang ini. Ada ulama yang menyebutkan selagi mana di dalam kehidupan kita di dunia adanya orang-orang ini, maka selama itulah insya-Allah hidup kamu ni sejahtera. Yang pertama apa dia? Apabila adanya orang kaya yang menginfakkan harta mereka pada jalan Allah, insya-Allah hidup kamu sejahtera. Sebab tu saya seronok tiap-tiap kali kita khutbah Jumaat, imam akan baca, ya Allah berkatilah, berilah kebaikan kepada pewakaf, kepada pembayar zakat, kepada yang menginfakkan harta mereka, ampunkanlah dosa mereka, sucikanlah harta mereka. Alhamdulillah. Kalaulah tak ada orang kaya ni tuan-tuan, macam mana? Kalaulah tak ada pembayar zakat tuan-tuan, apa jadi? Saya terlibat dengan pejabat zakat, dengan zakat di Malaysia ni beberapa pusat zakat. Kadang-kadang duit kutipan zakat yang kita dapat tu tak cukup untuk nak bagi pada asnaf. Jangan tuan-tuan cakap, ini bayar dapat zakat pun bayar ke demo simpan. Kamu tahu mana? Ada kamu pergi audit dia orang? Ada kamu pergi tanya dia orang? Ada kamu cross-source dengan dia orang? Kamu dengar cakap orang. Bila ada orang susah aja keluar dalam media sosial, jabat zakat buat apa? Apa jabat zakat buat? Kamu cakap. Nah, tengok-tengok saya bawa mic satu, pergi tolong orang miskin. Minta maaf Pak Cik, selama ni saya biarkan Pak Cik dalam miskin, ya Allah. Orang pun pakat tolong. Bagus Ustaz Kazim. Ustaz Kazim terbaik. Ustaz Kazim contoh terbaik. Orang pun bagi sumbangan dekat saya. Saya hanya tolong dia seorang buat live. Terbaik. Cuba tengok dalam komen. Jabat zakat buat apa? Yang pejabat zakat tolong setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Bukan seorang. Saya hanya buat live, jadi konten seorang. Itu pun dipuji. Terbaik. Punya panjang di belakang tu. Janganlah macam tu. Berlakulah adil. Kalaulah tak ada pembayar zakat,
macam tuan-tuan ni, apa jadi? Di luar sana ramai orang miskin. Tadi ada orang main minta bantuan pada saya. Dia kata, Ustaz, kita tengah cari sumbangan untuk mangsa-mangsa banjir. Dia kata, Ustaz, yang terbaru, yang baru banjir minggu lepas, Ustaz, tinggal bumbung sejengkir je, Ustaz. Oh, tenggelam. Surau roboh, Ustaz. Datangnya air, bawa habis dengan rumah-rumah, dengan sungai, Ustaz. Nampak bumbung je, tuan-tuan. Oh, tempat yang tak pernah banjir. Hujan lebat tak berhenti. Air empangan dia mau lepas kembung, tuan-tuan. Oh, ya Allah, Kak Som. Kita hari ni boleh datang dengan ceramah, boleh buat karnival maulid. Kita dah duduk dengan ceramah ni dah berapa jam? Daripada 6.30 sampai sekarang 8.45. Udah 2 jam setengah. Kita start ceramah tadi pukul 7.45. Sekarang 8.45. Dah sejam. Sejam dah ceramah. Terasa tak sejam? Memang tak terasa. Bukan tuan-tuan cakap. Yang terasa saya. Kenapa yang tuan-tuan boleh datang berjam-jam ni? Sebab rumah tak banjir. Kenapa yang kita boleh datang sekarang? Pencen ada. Kenapa kita boleh duduk lama-lama sini? Nasi udah siap. Ada nasi doktor malam ni ada? Doktor udah ada. Kambing. Nasi bungkus ke apa? Bungkus ya? Bungkus untuk berapa ratus? 400. Yang datang 800. Oh, udah. Separuh tak dapat lah. Tahu lah. Jadi siapa yang sembahyang di belakang tu, tenang lah, Mat. Habis-habis cabut. Sebab aku duduk di belakang. Habis-habis cabut. Habis salam ni kena keluar cepat. Lambat lebuh kata dia. Yang susah hati yang sah depan. Hei, ke depan pula aku ni, ya Allah. Yang paling tenang imam. Imam paling tenang sekali. Takkan dia mau tak simpan. Oh, nampak imam. Tenang jiwa tak? Kita hari ni boleh semayang dengan tenang, boleh masjid tenang, boleh tenang pasal adanya orang bagi sumbangan. Kalaulah tuan-tuan tak ada orang nak sumbang pada kita kambing, tak ada sumbang kita nak masak, nak tenaga, macam mana? Ini semua memerlukan harta. Tuan-tuan buat masjid yang serba indah ni, Allah. Kapek tebal, tinggi pula, aircon ada. Kalau tak ada orang yang sumbang macam. Dulu surau kita papan, aircon pun tak ada. Panas, hangat, pijau. Bila ngajak, din, mohlah semayang di masjid ni. Tak tahan aku, panas. Peluh-peluh. Bila dah pasang aircon, din, mohlah semayang, aircon dah ada. Ui, semalam aku pergi dah. Tak tahan. Sejuk. Panas tak tahan, sejuk tak tahan. Kamu neraka, kamu tahan neraka. Tuan-tuan, yang kita hidup sekarang ni kerana adanya penyumbang-penyumbang macam tuan-tuan. Masjid ni boleh hidup kerana adanya orang macam tuan-tuan. Saya bila masuk tandas tadi, Mat, Allah, bangga saya. Tengok tandas tuan-tuan besar, bersih, alhamdulillah. Lebar. Orang-orangnya lebar. Saya ngira tau. 1, 2, 3, 4 kaki lebar ni. Membawanya pula 6 kaki. Dalamnya pula, dalamnya ada. Alhamdulillah. Saya tengok masjid saja tahu dah. Tengok tandas saya tahu dah. Tuan-tuan di sini kuat. Kuat bersatu hati, kuat menyumbang, kuat tolong orang. Alhamdulillah. Kuat ambil berat. Saya dah berjalan ni Ustaz Ahmad 30 tahun. Saya dah berceramah di Malaysia ni daripada tahun 90, tuan-tuan. Sampai sekarang dah 34 tahun. Apa masjid saya tak jumpa. Malam semalam saya di Kelantan. Pagi ni di Ipoh. Malam ni dengan tuan-tuan. Pagi besok di Ipoh. Malam besok di Melaka. Hari Rabu saya dinilai. Hari Khamis di Radio Perak. Malam forum. Hari Jumaat pagi dekat Radio National FM. Malamnya dekat Jitra, Kedah. Apa tempat saya tak pergi, tuan-tuan?
Ada tempat yang saya pergi, Allah, sedih. Masuk tandas tu, Allah. Kita keluar balik tuan-tuan. Oh. Bukan warna brown, coklat semuanya ada. Namanya Maulud Nabi, takkan kamu tak ada gotong royong. Takkan tak boleh beli berus, beli sabun, beli pencuci longkang, pencuci tandas. Kamu berus tonyoh lah, yang datang beribu, beratus. Maknanya kita tahu dah tak ada kesepakatan. Itu tanda. Masuk tanda kedua pintu tak ada pula. Ya Allah. Lama-lama tuan-tuan tak kencing. Ceramah dalam tak kencing apa bayangkan tuan-tuan. Udah ketok-ketok tu gini. Ustaz sejuk ke? Sejuk belotok kamu. Ini dah ujung-ujung, tak pada ujung-ujung. Sebab apa? Kalau saya nak kaya, saya balik rumah. Kalau saya nak kencing, Ustaz, rumah saya dekat je. Buat apa saya kencing di tandas masjid? Saya balik rumah. Itulah dia. Kamu mementingkan diri kamu. Kamu tak pentingkan jemaah. Ini penyakit. Ada setengah tempat tuan-tuan. Daripada speaker kita dah tahu elok ke tak elok. Kita cakap tuan-tuan yang saya muliakan. Datang dia, Ustaz. Dekat sikit, belakang tak dengar. Tuan-tuan yang saya muliakan. Ustaz, atas lagi Ustaz, belakang. Saya pergi ku telan mikrofon ni kan. Nak rapat macam mana lagi? Maknanya tak ada orang nak sumbang mikrofon tuan-tuan. Tuan-tuan sini ada harta. Tengok apa yang ada dalam masjid. Yang boleh kita bantu. Oh, mikrofon. Aku nak sedekah. Yang jenis elok namanya syureh. Nama dia. Oh, syureh tuan-tuan. Cakap sikit saja. Sedapnya sampai ke belakang. Beli syureh. Kebetulan nama isteri kita Syura. Ni tuan-tuan kapek tuan-tuan ni elok. Alhamdulillah. Setengah masjid guni lah. Yang baldu ni udah hilang. Tinggal guni. Kita turun-turun degaul. Aduh. Aku nampak turun. Pelaga dengan guni tu. Automatik tersebut. Spontan. Allah. Aduh. Terkejut saja. Saya kena sekali tuan. Semayang. Saya duduk situ semayang. Datang dia duduk sebelah saya. Masa semayang tu elok. Bila nak turun sujud. Allah. Aduh. Oh, sudah. Saya nak sujud tu berhenti ke sini. Apa pakcik ni? Bila dia duduk, Rabbi, aduh. Nak bangun tu pula, aduh. Ya Allah, aku siku pakcik ni kan. Mana boleh sebut aduh, tengah semayang, bang. Tak khusyuk kita. Yang saya tengiang-ngiang sampai sekarang ni apa? Masa tahiyat akhir. Sayu je dia. Aduh. Habis salam saya tanya dia, kenapa bang? Dia selok kaki dia. Kau. Kenapa tak sembahyang duduk? Dah terkursi dah. Tak apa, tak puas. Masalahnya abang tak puas. Dengan saya pun tak puas tau. Ya abang panjang. Aduh, tu kenapa? Waktu duduk tahiyat akhir, orang sebelah duduk atas kaki dia. Aduh, astagfirullahalazim. Aduh, tuan-tuan ada. Di tengah-tengah kita ni ada masyarakat OKU. Ada orang tak sihat, ada orang yang uzur. Kalaulah kita lupa kepada mereka, macam mana mereka nak buat ibadat? Sebab tu ada masjid yang mesra OKU. Ada masjid yang mesra dengan orang kelainan upaya orang tua. Kalau kita tak ada duit, kita tak boleh buat. Sebab nak buat kos tinggi. Nak buat tangga untuk OKU lain. Nak buat tandas untuk OKU lain. Kalau tuan-tuan tak sumbang untuk masjid, apa akan jadi? Kita hari ni nak buat karnival, nak buat macam-macam. Kalau tak ada duit, macam mana nak buat tuan-tuan? Ada masjid di Ipoh, dia target anak-anak muda ni 10,000 sebulan. Semayang subuh dapat duit. Bukan 10,000, RM5 seorang, RM5 seorang. Sampai habis 10,000.
Dia mau datang sembahyang subuh RM5, 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 RM10,000 sebulan. Ada orang kaya sedekah. Agak-agak subuh je ni. Pas sembahyang beratur budak-budak keluar pergi sekolah. RM5, RM5, RM5. Esok datang lagi tau, RM5, RM5. Bagi duit. Di Melaka saya pergi ceramah, 40 hari budak-budak sembahyang subuh berjamaah, dia orang dapat basikal. Penuh masjid nak tunggu basikal. Bukan setakat budak-budak aja, orang tua pun kami dapat ke? Dema benar juga tuan. Ini semuanya duit. Duit digunakan, harta digunakan untuk tarik orang, mendatangkan kasih kepada Allah, supaya harta kita tidak jadi beban di hari kiamat. Gunakan harta untuk kebaikan kita, kebaikan masyarakat, dan untuk kebaikan kita di negeri akhirat. InsyaAllah Allah akan gantikan balik. Ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifuh. Apa yang kamu sumbang pada jalan Allah, Allah bagi balik. Saya ni tak kaya. Nah, saya pun bukannya kaya biasa. Orang panggil saya ceramah, duit ceramah saya tu saya buat sekolah. Saya makan gaji dengan sekolah, saya dapat gaji. Jadi pengetua, dapatlah gaji pengurusi, dapat. Buat kuliah-kuliah, dapat. Tapi kalau orang panggil saya ceramah, duit ceramah saya masuk TV. Duit ceramah saya buat buku. Duit ceramah saya forum ke apa ke, semua masuk ke sekolah. Pasal apa? Saya nak jaga orang tua, saya nak jaga orang miskin. Ni sekarang saya sedang buat di Sungkai. 11 hektar tuan-tuan. Saya nak minta derma, saya tak nak minta derma. Segan takkan Datuk nak minta derma. Jadi apa saya buat? Saya berlakon filem. Dapat bayaran filem, buat sekolah. Saya bawa orang naik kereta api. Baru ni, saya bawa orang pergi Hat Nyai, naik kereta api. Sewa satu kereta api, 400 orang. Semalam keluar dalam Pesada Jurnal TV1, 6 petang semalam. Begini saya duduk atas kereta api ni. Seronok. Semayang atas kereta api, ceramah atas kereta api. Kami dengan Ustaz Ahmad. Seronok tuan-tuan. Saya dah pergi dah Masjid Songkla tu. Yang mana faham, tak faham sudah tuan. Sampai ke sana, duit dia masuk tabung sekolah, buat sekolah. Sebab saya bukan kaya. Kadang-kadang saya bila saya ceramah, Ustaz, tolong lancarkan kutipan derma. Jadi saya sebagai penceramah, kerja saya melancarkan kutipan derma. Dengan ini saya melancarkan kutipan derma untuk pembangunan sekolah sebelah masjid. Kadang-kadang budak yang kutip derma, orang tua yang kutip derma tu, dengan saya pun dia kutip sekali. Saya tak bawa duit. Apa yang saya ada? Yang saya ada jam, buka jam. Ini jam saya. Jadi siapa yang nak beli jam saya ni, saya beli, saya jual. Jadi duit dia masuk tabung sekolah. Masuk tabung masjid, masuk tabung surau. Saya jenis tu tuan. Nasib baik malam ni dia mau tak kutip derma. Kalau tidak lebuh pula jam saya tuan. Tuan-tuan, saya membuka jam saya, ada orang beli. Masuk tabung. Adakah saya miskin? Memang malam tu saya balik tak ada jam. 2-3 hari lepas tu dapat jam. Jam ni orang hadiah pada saya. Sebab tu Ustaz Ahmad tanya, semalam jam kuning, hari ni jam merah pula. 2 hari lepas saya dapat jam kuning. Saya sedekah jam, orang ganti balik. Saya sedekah jam, Allah hantar kepada orang ganti balik. Jadi apa masalah? Tuan-tuan berikan sumbangan untuk masjid, untuk surau tuan-tuan. InsyaAllah Allah ganti. Saya bagi contoh pada tuan-tuan. Jangan takut tuan-tuan. Bolehlah ustaz bagi, ustaz sedekah jam DIY punya. Pulanglah dah tuan-tuan. Saya bagi dekat dia orang jam Tissot, Rado, Bonia saya bagi. Ada apa jam-jam tu? Ambil pergi. Saya dapat balik. Jam apa ni? Apa Mat? Mata kelabu Mat? Kos. Michael Kors. Dapat jam Michael Kors. Pun salah. Dia nama apa ni tu ni? Michael Kors lah.
Tak pernah dengar. Tak pernah dengar ya? Biasa kasih. Nanti pergi supermarket tengok Michael Kors itu ada. Jadi tuan-tuan, saya bukan riak. Saya nak cerita benarnya janji Allah. Kalau awak sedekah, awak akan dapat balik. Saya pergi ceramah di Singapura, baju saya ni dia ambil. Ustaz, boleh tak if Ustaz infakkan baju Ustaz untuk lelong? Duit lelong masuk tabung masjid. Boleh? Saya buka baju tu. $3,000 dia orang beli. Baju buruk gila ni. Punya pemurahnya orang Singapura. $3,000 tak? Saya dalam hati saya doa, janganlah kau minta sedua aku pula. Kan jadi roti kirai aku balik kah? Macam Piramli balik kah? Kopiah saya dia membeli kan? Ambil lah. Masuk tabung. Adakah kita jadi miskin bila kita infak? Tak ada. Allah sebut nak kaya sedekah. Dalilnya masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Itu dalilnya. Ya, kucing pun dengar ceramah kita. Alhamdulillah berkat tu. Nah, tuan-tuan yang saya muliakan, orang tanya saya, Ustaz, petua kaya apa? Dua. Petua kaya yang pertama sedekah, yang kedua ramai kawan. Itulah petua kaya. Sedekah satu, ramai kawan satu. Abang-abang carilah paling ramai kawan. Carilah paling ramai kawan. Nama dia friends. Nama dia apa? Friends. Dalam TikTok boleh, dalam Facebook boleh, Instagram boleh. Hari ni ada pelakon, dia buat live 44 juta view like dia. 44 juta. Dia jual kambing saja tuan-tuan berpuluh ribu. Satu perak kambing tu RM2. Darah dengan ratus ribu dia jual. Dalam tempoh sejam. Nyesel kucing tu masuk. Itulah friends. Kawan banyak. Sekarang kawan kita semua dekat media sosial. Dia buat live saja tuan-tuan. Okay, jual kambing. Orang beli kambing tuan-tuan. Pasal apa? Pasal kawan ramai. Jadi adik-adik yang banyak media sosial di sini, gunakan untuk bisnes. Kaya jangan gunakan untuk pergi lengok joget. Buat apa? Buat konten. Buat apa? Duk makan nasi bau. Walah, apa benda faedah ni? Tak ada faedah langsung. Saya taklah banyak kawan saya. Facebook saya kawan 2 juta ya. Friends-nya 2 juta ya. TikTok saya 1.7 juta ya. Instagram 1 juta lebih. Tak ramai pun. Tapi saya kata, jom kita naik kereta api. Kita jalan-jalan, melancong naik kereta api, makan tom yum. Jom. 400 orang ikut. Jom kita naik laut. Naik krus. Berjalan di atas laut. Semayang atas kapal. Jom. 1,000 orang naik. Itulah gunanya friends. Tadi doktor kata Ustaz Kazim ni dia banyak petua. Saya banyak petua sebab banyak penyakit. Sebab tu abang-abang kalau ada penyakit, relax. Allah nak bagi ubat tu. Ambil. Orang tanya saya, Ustaz makin kurus sekarang. Ya, sekarang berat saya 64 kilo. Kurus, Alhamdulillah. Macam mana Ustaz boleh kurus? Itulah kebaikan santau. Jadi kalau apa-apa yang akak-akak yang ada masalah berat badan sekarang, doa pada Allah. Ya Allah, nak santau. InsyaAllah. Santau ni kelebihan dia bagi kurus dengan segera lah. Ataupun lebih advance lagi, mungkin kita berpindah alam dengan segera pun satu juga. Macam-macam. Relax lah. Allah Ta'ala bagi saya 2022 sampai 2023 Oktober 22 Oktober 23 setahun saya mengidap penyakit
kulit yang kronik. Orang panggil saya dapat penyakit katak puru. Badan saya berbiji satu badan macam katak. Keluar darah meleleh ni macam katak. Okey. Dalam filem saya tu Zim Al-Kazim tu, kalau tuan-tuan tengok bapa saya sedang sakit di rumah, tidur atas tilam. Isteri saya di sebelah, datang orang mengubat saya. Beratur nak mengubat saya. Bomo potostat lah, apa lah. Semua ada. Waktu saya sakit, saya pakai kain pelekat. Kameraman terfokus kaki saya. Balik kan tengoklah YouTube ke, kalau ada dalam Facebook ke apa ke, Zim Al-Kazim. Tengok scene saya sedang sakit. Orang datang berubat. Tuan-tuan nampak kaki saya tu. Oh, itulah buruknya kaki saya tu. Muka saya ni buruknya tuan-tuan. Sampai saya kena pakai topeng misi rumput buat ceramah. Tuan-tuan pun ingat kan? Rupa-rupanya Allah nak bagi saya satu nikmat yang lain. Pertama, saya kata kenapa saya tak berubat menggunakan peria katak. Peria katak bagus untuk kencing manis, peria katak bagus untuk kulit. Saya jumpa kawan saya buat kajian di universiti. Akhirnya terhasillah kopi Al-Kazim. Kopi Al-Kazim tu bukan kopi timbang kilo. Itu buat dengan kajian universiti. Dan dapat 5 anugerah daripada universiti tempatan dan luar negara. 5 pingat emas dan perak kita dapat. Kalaulah saya tak sakit katak puru, saya pun tak terfikir nak buat kopi peria katak. Allah bagi. Nombor 2. Macam mana saya boleh sembuh dengan izin Allah? 15 pakar ambil kes saya. Mereka ambil daging saya, mereka ambil kuku saya, ambil kulit saya, rambut saya, diorang kikis kulit saya, diorang ambil sampel. Dan bila keluar result, 15 pakar tuan-tuan, negatif, tidak ada penyakit kulit. Dan mereka tak tahu penyakit kulit ni apa. Sampai mereka cadangkan nak bubuh nama dia sindrom Kazim. Saya kata tak payah, malu orang aja. Kalau nama surau Kazim tak apa juga. Ini penyakit Kazim ni. Astaghfirullahalazim. Tapi rupa-rupanya setahun Allah uji. Apa saya dapat? Macam-macam nikmat saya dapat. Nombor 1, 3 hari, 4 hari saya sakit, saya dapat kerusi roda, wheelchair. Siapa hantar? Penyanyi nombor 1 Malaysia hantar. Ustaz Kazim ambil kerusi ni. Ustaz Kazim tak boleh berjalan. Jadi akak-akak kalau nak kerusi daripada penyanyi nombor 1 Malaysia, minta sakit kulit, insya-Allah dapat. Alif Syukri. Ada? Alif Syukri bukan? Bukan. Bukan. Jauh. Ini handphone saya ni pun ustaz bagi. Dia ziarah saya. Nah ustaz, Allah sayang ustaz. Allah cinta ustaz. Allah sayang. InsyaAllah ustaz. Allah sayang. Tak ada apa hadiah ustaz. InsyaAllah ustaz. Allah sayang ustaz. Dapat handphone. Handphone lama saya selempar buang pakai ni pula ustaz. Oh, datang pula pengarah filem. Ustaz, kami nak ambil ustaz sebagai hero filem tuan-tuan. Umur dah 60 tapi berlakon jadi hero. Mana ada tuan-tuan. Hero pula tu Zim Al-Kazim. Saya tak nak tu pelakon filem tu. Saya kata tak boleh, saya tua, tak larat dah, bagi orang lain dah. Cari pelakon yang muka macam saya, bawa watak saya. Siapa ustaz yang muka macam ustaz? Zul Arifin, ambil dia. Pengarah tu tengok Ustaz Kazim ni sehwel lah Ustaz Kazim ni minta. Akhirnya meletup filem Zim Al-Kazim. Alhamdulillah. Tapi semua benda itu kecil lah tuan-tuan. Jadi pelakon kecil dapat kursi roda, kecil sangat nikmatnya Allah Ta'ala bagi tu. Ada nikmat yang paling besar yang saya kena seronok. Tiap-tiap hari saya syukur, ya Allah, terima kasih kau bagi ubat pada aku, kau bagi penyakit pada aku, ya Allah, terima kasih ya Allah. Nikmat paling besar. Apa Ustaz? Saya tak mau sebut. Cuma saya dapatkan ubatnya di Madinah.
Lepas tu tuan-tuan, saya pergi cari tiket kapal terbang pergi Madinah. Saya cari tempat tu dan saya mandi saja, minum saya di tempat itu. 3 hari kulit saya kering, luka dalam badan saya kering, sampai sekarang tuan-tuan, alhamdulillah, flawless balik. Itulah nikmat Allah. Sebab tu kalau tuan-tuan sakit, sabar, Allah nak bagi benda lain. Yang lain-lain tu betul nikmat juga, dapat wheelchair nikmat, dapat ubat, dapat handphone pun nikmat, alhamdulillah. Tetapi ada yang lagi besar yang saya tak boleh sebut pada tuan-tuan. Bila saya teringat benda tu, saya akan menangis, saya akan teriak, saya menangis tuan-tuan. Saya tak mau menangis tempat-tempat tuan-tuan. Lepas saya dapat alamat tu tuan-tuan, terus saya cari. Rupa-rupanya sekarang bila yang sakit, jom ikut saya, kita pergi Madinah. Kita berubat di sana, kita mandi di sana, saya bacakan doa, saya turunkan ijazah doa dia, apa nak dibaca. Jom. Ada yang buah pinggang tak jadi cuci, ada yang kanser sembuh dengan izin Allah. Jadi tuan-tuan yang nak ikut saya bulan 1 Ustaz Ahmad ya. 15 hari bulan 1 insya-Allah saya akan buat lagi ke tempat itu. Ziarah lagi ke tempat itu. Kalau tuan-tuan di sini ada yang bermasalah, berpenyakit dan sebagainya, pilah ikut saya di Madinah insya-Allah kita buat. Itu petua saya. Saya bawa balik 5 botol air daripada situ. Saya bagi mak mertua saya, ada fibroid, sembuh. Saya bagi pada pelajar saya, tak jadi cuci darah. Buang balik stand untuk cuci buah pinggang. Allah izin sungguh tempat ni tuan. Ada satu orang menteri besar, sakitnya macam saya kata, Datuk Seri, minumlah, mandilah air ni. Sembuh dah, dah boleh jumpa dah. Rakyat dia kalau tidak lama tak keluar, muka dia habis tuan-tuan ni. Dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, last saya ceramah di sini pada tahun 2011. Kira-kira 13 tahun yang lepas. Jadi kalau nak jemput balik 13 tahun daripada sekarang. InsyaAllah kita jumpalah 13 tahun dari sekarang. Ya Ustaz Ahmad, terima kasih pada Dr. Haji Abdul Nasir. Jadi bagi tuan-tuan yang nak ikut saya buat umrah, jom. Ikut saya di luar sana ada Cakna Travel, tuan-tuan dapatkan maklumat. Saya hanya bawa 200 orang sahaja tuan-tuan. Sebab ramai-ramai nak berawak di sana, bilik hotel dewan dia tak muat 200 orang. Jadi yang terpilih sajalah insya-Allah. Dan saya tutup dengan satu doa pada tuan-tuan. Sekarang musim hujan, nak buat ceramah ke, nak buat program ke, kenuri ke, kadang-kadang hujan panjang, hujan lebat, hujan tak berhenti. Senang je tuan-tuan, dengan izin Allah. Tuan-tuan baca saja doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Lagi sekali. Allahumma hawalaina wala alaina. Baik, serentak dengan saya. 1, 2, mula. Allahumma hawalaina wala alaina. Sekarang saya diam, tuan-tuan saja baca. 1, mula. Allah. Allah tu slow. Allahumma tu laju dah. Allahumma hawalaina wala alaina. Okey, ulang balik. Ayuh. Wah, insya-Allah mantap. Taqabbalallahu minkum insya-Allah. Minna wa minkum. Baik, jadi terima kasih pada semua. Kita jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih pada Ustaz Ahmad yang menemani saya pada malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Bahagia Datuk. Terima kasih Dr. Haji Abdul Nasir, seluruh ahli jawatan kuasa masjid.
Begitu juga dengan muslim-muslimat. Moga-moga dirahmati dan diberkati Allah. Kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang 13 tahun daripada sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.